Ups, maafkan saya. Jessie, awak patut berpegang pada pemegang ini dengan kuat. Saya tahu saya pegang dengan kuat, tetapi saya tidak faham mengapa badan saya bergerak ke hadapan apabila kereta api berhenti. Ini disebabkan oleh inersia. Apabila kereta api berhenti tanpa dijangka, badan awak akan cenderung untuk bergerak ke hadapan. Betulkah? Ini sesuatu yang menarik. Sudah tentu, biar saya ceritakan lagi tentang inersia kepada awak. Bagi video ini, kita akan masuk berkenaan dengan inersia. Okey, inersia ataupun hukum gerakan Newton yang pertama. Okey, untuk memahami inersia dengan lebih mendalam, kita lihat pada dua situasi. Okey, jadi situasi pertama, kita ada sebuah kertas dan kertas ini kita letakkan pada atas sebuah cawan. Okey, jadi kita letakkan pada atas sebuah cawan. Okey, ini cawan kita. Kemudian kita letakkan duit shilling pada atas kertas ini, ya, atas kertas ini. Kemudian kita tarik kertas ini secepat-cepat, kita sentak kertas ini, kemudian kita akan dapat lihat duit shilling ini dia tidak bergerak ke sini, tetapi dia tidak bergerak mengikut kertas. Okey, dia tidak bergerak mengikut kertas, tetapi dia terus duduk diam dan terjatuh ke bawah. Ya. Okey, contoh yang kedua, kita lihat pula berkenaan dengan sebuah kereta yang sedang melalui sebuah selekoh. Okey. Jadi kereta ini asalnya di sini dia bergerak ke kanan, kemudian ada orang di dalamnya. Okey. Apabila kereta itu sedang membelok ke sini sebagai contoh. Okey, dia berada di sini, kemudian orang ini akan rasa seperti badan dia ditolak ke bahagian kiri kereta, Jadi ini juga adalah contoh inersia. Okey, situasi lain, kita boleh bayangkan kamu berada di atas sebuah basikal. Okey, contoh kamu berada di sebuah basikal. Okey, kemudian ada sebuah batu pada basikal ini ataupun pada jalan kamu bawa, kemudian kamu akan terjatuh ke depan, ya. Jadi kamu akan terjatuh ke depan. Okey, ini juga adalah contoh inersia. Contoh lain pula, okey, contoh lain, bumi. Ini adalah bumi. Okey, bumi. Okey, kita tahu bumi ini dia berputar pada paksinya setiap hari. Jadi kenapa bumi ini berputar, ya, tidak berhenti? Ia juga adalah disebabkan oleh inersia, iaitu okey, nanti kita akan lihat apa maksud inersia. Okey, jadi kita lihat berkenaan dengan inersia. Kalau kita lihat pada setiap satu situasi ini, okey, objek duit ni dia tidak mahu bergerak. Okey, dia tidak mahu bergerak kerana asalnya dia pegun ataupun tidak bergerak. Jadi dia mahu pegun. Okey. Dia pegun. Jadi bila dia nak pegun, menyebabkan dia tidak bergerak lalu dia jatuh ke dalam cawan. Okey, kalau dalam situasi ni, dalam situasi yang kedua ni, orang ini dia bergerak okey, bergerak ke kanan. Okey, jadi sini kanan. Jadi bila dia bergerak ke kanan, dia nak bergerak ke kanan. Okey, dia nak bergerak ke kanan. Jadi disebabkan itulah bila kereta ini mula-mulanya bergerak ke kanan, kemudian tiba-tiba berubah arah ke bawah, orang dalam ni dia masih nak bergerak ke kanan. Sebab tu dia akan rasa ditolak
ke sebelah kiri kereta. Okey, ataupun ke sebelah kanan pada dalam gambar rajah ni. Okey, untuk situasi seterusnya. Kamu menaiki basikal. Jadi, kamu sedang bergerak ke kanan. Kamu sedang bergerak ke kanan. Okey, jadi bergerak ke kanan. Ke kanan. Bila kamu terlanggar batu ni, kamu nak bergerak ke kanan. Okey, jadi bila kamu terlanggar batu ni, menyebabkan kamu terus bergerak ke kanan. Okey, jadi dan situasi terakhir, ini adalah bumi. Okey, dan bumi berputar. Disebabkan itulah dia nak berputar dan tidak mahu berhenti. Okey, jadi disebabkan itulah dia terus berputar. Jadi inersia ni kita boleh sebut sebagai sifat semula jadi bagi objek, objek berjisim. Okey, jadi ia hanya untuk objek yang mempunyai jisim. Sifat semula jadi bagi objek berjisim untuk tidak berubah pada pergerakannya. Okey, sifat semula jadi bagi objek berjisim untuk tidak bergerak pada pergerakannya sama ada pegun atau bergerak. Okey. Jadi kalau dia pegun, dia nak pegun. Kalau dia bergerak, dia nak bergerak. Kita sudah lihat berkenaan dengan inersia pada video sebelum ni. Untuk video kali ini pula, kita akan lihat berkenaan dengan hubung kait ataupun hubungan antara jisim dan juga inersia. Okey, jadi kita lihat pada satu situasi, kemudian baru kita cari apakah hubung kait tersebut. Okey, sebagai contoh, kalau kita menaiki sebuah kereta. Okey, ini adalah sebuah kereta. Kita pulang nak balik raya ataupun balik kampung. Okey, kemudian kita bergerak. Contohnya, kereta kita ni kita ada seorang saja. Okey, kita ada seorang saja yang nak bawa kereta. Okey, jadi kita bergerak. Kemudian, tiba-tiba kita nampak ada satu halangan di tengah jalan. Kemudian kita tekan brek. Ya, kita tekan brek. Bila kita tekan brek, kita sempat untuk berhenti sebelum kita langgar halangan ni. Okey. Jadi untuk kereta kita ni, nak brek ni sebenarnya tak susah. Ya. Kita nampak ada halangan, kita tekan brek. Mungkin dalam 2 ataupun 3 saat saja kita sudah mampu untuk berhenti sepenuhnya. Okey. Jadi, cuba kita bayangkan situasi yang sama. Tapi kali ini pada sebuah lori. Lori yang cukup besar. Okey, jadi ini adalah satu lori yang sangat besar. Lori ini bawa muatan seperti balak ataupun batu dan sebagainya. Okey, jadi lori ini sama juga, dia bergerak laju. Okey, kalau kereta kita tadi bergerak pada 80 km sejam dan lori ini juga bergerak pada 80 km sejam. Apa yang akan berlaku bila lori ini nampak halangan? Okey, lori ini pun terus tekan brek, namun lori ini tak sempat untuk berhenti sebelum melanggar pada halangan ini. Okey, jadi lori ini pun terlanggar halangan ini. Okey, jadi terlanggar. Kita buat macam ni. Okey, habis dia terlanggar halangan. Ya. Okey. Jadi, ni terlanggar. Okey, situasi lagi satu. Sebagai contoh, kalau kita tengok pada movie ataupun filem, ya, kita lihat bot, perbezaan antara bot dengan kapal layar yang besar tu. Okey. Kapal layar yang besar. Bot ni bot kecil, kapal layar ni kapal layar yang kita panggil cruise ship. Ya, cruise ship.
kapal yang besar, yang bawa orang-orang kaya duduk atas kapal tersebut. Okey, kalau bot ni kita tekan enjin boleh terus bergerak. Okey, terus gerak lepas pada kita tekan pedal enjin kita. Tapi untuk kapal layar ni kita nak tengok dia bergerak ni agak slow. Kalau kita tengok mungkin tak bergerak langsung. Okay. Jadi ini susah bergerak. Okey, jadi kenapa dia susah bergerak? Dia disebabkan oleh inersia ataupun jisim dia yang tinggi berbanding dengan bot. Bot ni bawa seorang je dan jisim dia rendah sangat-sangat berbanding dengan kapal layar. Okey, jadi apakah yang kita dapat kaitkan dia? Hubungan jisim dan inersia. Okey, inersia. Jisim J besar, inersia. Okey, jadi apakah hubungan jisim dan juga inersia? Senangnya, apabila jisim meningkat, inersia juga meningkat. Okey, jadi inersia meningkat. Dan apabila jisim itu rendah, inersia pun rendah. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada video sebelum ni dan untuk video ni, jisim ni dia ada unit iaitu kilogram. Okey. Tapi inersia tidak ada unit. Kerana ia hanyalah satu sifat semula jadi pada sesuatu objek, ya. Jadi bila jisim meningkat dan inersia meningkat ni, kita akan jadi bila inersia tinggi, kita akan jadi dua benda iaitu susah untuk bergerak. Okey, jadi susah untuk bergerak ni maksud dia bila kita tidak bergerak, kita pegun, kita nak tekan pedal minyak ni untuk kita bergerak susah. Ya. Dan lagi satu adalah kalau tengok pada lori, susah untuk berhenti. Okey, jadi susah untuk berhenti. Jadi inersia meningkat, inersia tinggi, kita susah untuk bergerak dan juga susah untuk berhenti. Okey, jadi take note. Okey. Dan bila inersia ini rendah, kita senang nak bergerak dan juga kita senang nak berhenti.